Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu nak bincang satu lagi bahagian berkaitan dengan kemahiran komunikasi, iaitu berkaitan dengan kemahiran berunding. Okey, di sini Cikgu akan bincang 4 prinsip berunding yang boleh digunakan semasa kita berunding. Yang pertama ialah tumpuan pada minat dan bukan kedudukan. Asingkan manusia daripada masalah. Jana pelbagai pilihan dan guna kriteria yang objektif dan boleh terima. Ini rujuk pada fakta khusus ya. Okey. So yang pertama, tumpuan pada minat dan bukan kedudukan. Asingkan manusia daripada masalah. Jana pelbagai pilihan dan guna kriteria objektif dan boleh terima. Okey. Right, apa dia kemahiran berunding? Kemahiran berunding ni adalah satu proses komunikasi antara individu atau pihak, okey, tentang suatu isu atau konflik dan kita nak capai satu persetujuan, okey, kesepakatan, okey, untuk menyelesaikan isu atau konflik yang kita hadapi, okey. Dan bila kita cari satu jalan penyelesaian, dia mesti memuaskan kepentingan dan kehendak kedua-dua pihak, okey. So, kemahiran berunding ni banyak melibatkan pengurus. Contohnya kita runding tentang bekalan barang, okay? Kita runding dengan pembekal, kita runding dengan kesatuan sekerja tentang kenaikan gaji, okay? Kita runding dengan pihak kerajaan untuk permohonan lesen ke cukai dan sebagainya, okay? So, kemahiran berunding ni sangat penting untuk seseorang pengurus, okay? Okay, so mengikut Roger Fisher dengan William Urid, okay, dalam buku Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In, mereka menyatakan ada 4 prinsip yang perlu diberi perhatian yang kita sebut tadilah, okay, iaitu tumpuan pada minat dan bukan kedudukan, asingkan manusia daripada masalah, jana pelbagai pilihan dan guna kriteria yang objektif dan boleh terima. Bila kita gunakan 4 prinsip ni, ini akan menghasilkan rundingan yang lebih baik dan rundingan ni akan berjalan dengan lancar. Okey. Okey, prinsip yang pertama, asingkan manusia daripada masalah. Okey. So, masalah dengan manusia ni kamu kena asingkan. Okey. Maksudnya adalah kita cuba elak beremosi. Okey. Elakkan emosi dan masalah peribadi bila kita mengadakan rundingan. Dan kamu kena tumpu pada masalah yang kita nak selesaikan. Okey, jangan bagi tumpuan pada emosi. Jangan bagi tumpuan pada masalah peribadi. Kita kena bagi tumpuan pada apa yang kita nak selesaikan. Itu adalah isu utama yang kita nak buat. Okey, tujuan kita mengadakan rundingan ialah untuk selesaikan masalah. Itu yang kamu kena beri perhatian. Okey, elak sifat ego, tanggapan negatif dan sebagainya. Benda-benda ni akan mengganggu proses rundingan. Okey. Setiap pihak ni dia ada persepsi yang berbeza terhadap masalah yang dirunding. Okey. Contohnya, you see ya, bila kumpulan penduduk Tinggan sedang berunding dengan pemilik tanah, okey, atau pemaju perumahan, mereka ada persepsi yang berbeza, okey. Pemaju perumahan dia nak projek tu berjalan dengan lebih cepat, okey, dan kalau dia lewat, ini akan menjejaskan keuntungan pemaju perumahan. Pihak penduduk Tinggan pula, mereka takut, okey, mereka takut mereka tidak akan dapat apa-apa pampasan. Mereka takut mereka akan dihalau tanpa sebarang pampasan. Jadi nampak mereka ada persepsi yang berbeza tentang masalah yang dirunding. Benda ni kena bagi perhatian. Dan bila kita runding ni, cuba elakkan tanggapan negatif. Cuba elakkan ego kita. Okey, ego ni akan menyebabkan rundingan tu gagal. Okey, jangan beri tumpuan pada emosi. Okey, yang penting ialah cuba wujudkan hubungan kerja yang baik dengan pihak berunding. Kita tumpuk pada hubungan kerja kita, bukan hubungan personal. Hubungan personal ni akan mengganggu kemahiran berunding. Okey, contohnya semasa berunding dengan pembekal, pengurus pemasaran mengelakkan isu syarikat pembekal memecat isterinya yang merupakan eksekutif kewangan. So di sini pengurus pemasaran dia tak sentuh langsung tentang isu isteri dia yang dipecat oleh syarikat pembekal. Kalau dia membawa masuk isu ni, ini menyebabkan rundingan gagal. Okey, so dia kena profesional lah. Dia berjumpa dengan pembekal sebagai seorang pengurus pemasaran. So jangan bawa masalah peribadi dalam perbincangan. Ini akan mengganggu proses berunding. Okey, itu yang pertama ya. Okey, yang kedua, tumpuan pada minat dan bukan kedudukan. Okey, maksudnya kita kena tekankan apa yang kita nak selesaikan.
Okey, tumpuan perlu diberi kepada isu atau masalah yang kita nak selesaikan, bukan kedudukan kita. Okey, kedua-dua pihak perlu tumpu pada apa yang diperlukan dan mengapa diperlukan. Itu yang penting. Okey, contohnya rundingan antara pihak pemaju perumahan dengan penerus tinggal. Apa yang diperlukan? Jalan penyelesaian. Okey, mengapa diperlukan? Supaya dua-dua dapat faedahnya. Jadi kita tumpu pada apa dan mengapa. Okey, itu yang perlu kita selesaikan. So jangan guna kuasa atau pangkat untuk pengaruhi keputusan rundingan. Di sini jangan guna kuasa kamu. Okey, jangan guna pangkat kamu. Ini akan memberi kesan pada rundingan. Okey. Contoh, semasa berunding dengan pembekal, pengurus pembelian pasaraya tidak menggunakan jawatannya untuk pengaruhi hasil rundingan. So, dia runding macam orang biasa saja. Kalau digunakan kuasa dia sebagai pengurus belian, ini akan mengganggu proses rundingan. So, kuasa ni tak boleh diutamakan. Okey, kita runding macam biasa saja. Okey, itu perkara penting. Tumpuan pada minat dan bukan kedudukan kita. Okey, sebab kedudukan ni sometimes tak sama antara satu dengan lain. Okey. Okey, jana pelbagai pilihan maksudnya kita menghasilkan pelbagai alternatif. Pelbagai pilihan untuk menyelesaikan suatu isu atau masalah. Okey, kita kena menunjukkan kita nak selesaikan masalah dengan mengemukakan pelbagai pilihan. Okey, so pilihan yang kita cadangkan ni mesti memenuhi kepentingan kedua-dua pihak. Okey, kalau memenuhi kepentingan satu pihak, dia tak berjaya. Okey, dan juga membawa penyelesaian yang munasabah kepada kedua-dua pihak. Okey, contohnya semasa berunding dengan penerus tinggal, pengurus syarikat pembinaan ni dia bagi 3 alternatif, 3 pilihan. Dia kata okey, saya bagi 3 choice. Satu, saya akan sediakan bayaran tunai RM150,000, sediakan rumah murah atau sediakan rumah 2 tingkat dengan diskaun 50%. Jadi bila kita bagi 3 pilihan, penerus tinggal ni mereka rasa happy lah sebab ini akan memberi penyelesaian pada kedua-dua pihak, memenuhi kepentingan kedua-dua pihak. Kalau kita bagi satu pilihan saja, saya akan sediakan rumah murah. Mungkin ada penerus tinggal yang dia tak nak rumah murah, dia nak wang tunai. Okey, mungkin ada yang nak rumah yang lebih mewah. So kamu kena bagi beberapa alternatif supaya mereka boleh buat keputusan. Okey. Yang keempat, guna kriteria yang objektif dan boleh diterima. Okey, guna kriteria yang objektif dan boleh diterima. Jalan penyelesaian ni berdasarkan maklumat data yang ada. Maksudnya, apa-apa cadangan yang kita bagi itu mesti berdasarkan maklumat yang sahih. Okey, standard profesional maksudnya apa yang guna pakai. Okey, diguna pakai oleh syarikat-syarikat ataupun masa rundingan dan patuhi undang-undang sedia ada. Okey, itu dipanggil kriteria yang objektif dan boleh diterima. Okey, elak penyelesaian berdasarkan persepsi, tanggapan, ramalan, ini bahaya. Okey, jangan buat penyelesaian ni berdasarkan persepsi. Tahun depan syarikat akan jangka dapat RM500,000. Jadi kita buat penyelesaian berdasarkan persepsi tersebut atau ramalan tersebut, ni sangat bahaya. Okey, alternatif ni mesti dipilih berdasarkan kemampuan dan keupayaan. Ini penting. Adakah kita mampu melaksanakannya? Adakah kita berupaya? Okey, dan ada tempoh tertentu, praktikal lah. Okey, jangan bagi tempoh yang luar bidang kuasa kita. Okey, contohnya pengurus syarikat binaan menyediakan pilihan pada penerus tinggal berdasarkan kemampuan syarikat, bukan berdasarkan ramalan keuntungan yang mungkin diterima. Jadi bila kita beri pilihan berdasarkan maklumat yang ada, ini akan memberi kesan yang lebih baik. Okey. Alright, contoh soalan dan cadangan jawapan, nyatakan 4 prinsip berunding. Jadi sebut saja. Okey, kamu dapat 4 markah. Asingkan manusia daripada masalah. Okey. Lepas tu, jana pelbagai pilihan. Tumpuan pada minat dan bukan kedudukan. Okey. Guna kriteria yang objektif dan boleh terima. Jadi, bagi fakta yang betul, kamu dapat 1 markah. Okey. Uraikan 3 prinsip berunding. 6 markah. 1 fakta, 1 uraian. Asingkan manusia daripada masalah, lepas tu bagi 1 uraian. Okey, jadi 3 kali 2 kamu dapat 6 markah. Okey,
Huraikan prinsip-prinsip berunding. Ini 4 kali 4 dah. Okey, 4 kali 4. Jadi mungkin soalan kata huraikan atau jelaskan. Jadi bagi satu fakta, 2 huraian dan 1 contoh. Jadi kamu dapat 16 markah. Ini esei panjang lah. Okey. Okey, sometimes dia akan bagi fakta. Kamu diminta berikan huraian. Okey, tumpuan pada minat dan bukan kedudukan. Jadi kena bagi 2 huraian dan 1 contoh. Okey, same thing goes to be ya. Jelaskan prinsip berunding yang berikut, jana pelbagai pilihan. Bagi 2 huraian dan berikan 1 contoh. Okey. Okey, itu saja pelajar. Harap apa yang cikgu sampaikan ni kamu faham. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan boleh letak di bahagian komen. Cikgu akan jawab secepat yang mungkin. Okey, good luck. Bye.